بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi Allah thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya. Fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadha, aw kama qala, rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, aku tanya Nabi, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku satu perkara yang boleh aku berpegang dengannya. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah, dia jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Dia kata, ya Rasulullah, bagi tahu dekat aku satu benda yang mudah-mudahan benda tu a'tasimu bih, aku boleh buat pegangan, aku boleh berpegang dengan dia. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi Allah thumma istaqim. Nabi kata, katakanlah Tuhan aku Allah. Nabi pesan dekat sahabat ni, dekat Sufyan bin Abdullah ni, Nabi pesan dekat dia, qul rabbi Allah, katakanlah Tuhan aku Allah. Bila pun, dalam keadaan macam mana pun, Tuhan kita Allah. Summa istaqim, kemudian hendaklah kamu istiqamah di atas kata-kata kamu itu. Istiqamah maksudnya tetap. Dalam keadaan macam mana pun, Allah Tuhan kita. Dalam keadaan macam mana pun, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang berkuasa buat apa sahaja kepada kita. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya. Sufyan tanya Nabi lagi, kata dia, ya Rasulullah, apakah benda yang Tuan paling takut berlaku ke atas saya? Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa benda yang Tuan takut kalau benda tu menimpa saya? Kata hadis ni, fa akhadha bilisani nafsih. Kemudian Nabi SAW dia jelas lidah. Nabi jelas lidah, tunjuk lidah dia. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, Nabi kata, hadza, Nabi kata, ni benda ni aku takut. Bila dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah benda yang Tuan takut berlaku kepada saya? Nabi SAW jelas lidah dia, Nabi tunjuk ke lidah. Nabi kata, hadza, Nabi kata, aku takut benda ni. Benda ni boleh buat kamu dapat tempat di syurga, dan benda ni boleh menjerumuskan kamu ke neraka. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu,
Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah, atau kama qala. Hadis muttafaqun alaih. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi kata, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, siapa yang boleh bagi jaminan, siapa yang boleh bagi garanti dekat aku yang dia boleh jaga dua benda ni, iaitu yang pertama, benda yang terletak di antara dua rambut, iaitu misai dan janggut, lidah. Siapa yang boleh bagi jaminan dekat aku, Nabi kata, siapa yang boleh bagi garanti dekat aku, dia boleh jaga lidah. Itu maksud dia. Wa ma baina rijlai, dan dia boleh bagi jaminan dekat aku bahawa dia boleh jaga benda yang ada di antara dua kaki, iaitu kemaluan. Siapa yang boleh bagi jaminan dekat aku, Nabi kata, dia boleh jaga lidah dengan kemaluan dia daripada buat dosa. Itu maksud dia. Admanu lahul jannah. Nabi kata, aku jamin dia dapat syurga. Hadis itu muttafaqun alaih. Semua ulama hadis sepakat mengatakan itu hadis sahih. Satu lagi hadis riwayat daripada Abi Abdurrahman Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ar-rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu Allahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Wa inna ar-rajul la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu Allahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqah, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Abi Abdurrahman, ataupun nama sebenar dia Bilal bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya seorang laki-laki, dia telah bercakap dengan satu kalimah yang menyebabkan dia mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, ada satu orang laki-laki, dia bercakap, rupa-rupanya cakap dia tu menyebabkan Allah redha dia. Begitu. Dia pun tak tahu. Satu orang laki-laki ada bercakap, rupa-rupanya cakap dia tu menyebabkan Allah redha dekat dia. Dia ni makana yadhunnu an tablugha ma balagat. Dia ni tak sangka bahawa cakap dia tu menyebabkan dia duduk pada satu kedudukan di hari kiamat esok. Dia tak sangka, dia ingat dia bercakap tu benda kecil aja. Dia ingat dia bercakap benda tu tak ada apa-apa. Rupa-rupanya benda yang dia bercakap tu Allah suka dan Allah redha dekat dia, dan kerana keredaan Allah tu esok di hari akhirat dia dapat kedudukan yang terpuji. Esok ni bila dia dah duduk pada kedudukan terpuji tu, dan dia dibagi tahu dia dapat kedudukan tu kerana dulu dia ada cakap macam ni, dia tak sangka. Begitu. Sebaliknya Nabi kata, ada seorang laki-laki la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Dia telah bercakap satu kalimah, satu benda yang secara tidak sedar benda tu menjadi satu kemurkaan Allah pada dia. Ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat. Dan dia tak sangka kerana cakap dia yang dia ingat ringan, yang dia ingat kecil, yang dia ingat tak ada apa-apa tu menyebabkan dia duduk di satu tempat yang cukup memerikkan dan menyakitkan dia di neraka.
Maka kata Nabi, yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaum yalqah. Allah akan tulis dia ni kerana cakap dia yang tak betul, yang tak elok, yang merosakkan diri dan merosakkan orang lain ni. Dengan kerana cakap tu, Allah Subhanahu wa ta'ala tulis dia ni sebagai satu orang manusia yang dimurkai Allah sehinggalah hari dia jumpa Allah. Makna sehingga hari dia mati esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada ketiga-tiga hadis yang kita baca, dapat kita simpulkan bahawa kalau sekiranya kita ni orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman, kita akan jadi manusia yang berjaga-jaga apabila nak cakap satu-satu benda. Kerana dengan silap cakap kita boleh terlepas ke neraka. Kerana dengan tersilap cakap kita boleh mendapat kedudukan baik di dalam syurga. Jadi hati-hatilah di dalam mengeluarkan cakap-cakap, kerana dia boleh menempatkan kita di satu tempat yang kita tidak sangka. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi ingatan kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 3. Bahrul Madhi jilid 3. Muka surat 237. Muka surat 237. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa fi siwak wa tib yaum al-jum'ah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan bersugi ataupun gosok gigi dan memakai bau-bauan pada hari Jumaat. Kita nak tengok malam ni satu bab orang Islam dituntut, orang Islam disuruh supaya bila tibanya hari Jumaat, sebelum turun ke masjid nak pergi semayang Jumaat, sebaik-baiknya bersih diri dulu. Bersih diri ini melibatkan gosok gigi, mandi dan memakai bau-bauan yang wangi. Kata dia, ketahuilah saudaraku, pada hari Jumaat itu berbagai-bagai sunnah dilakukan dan diperbuat akan dia dan jangan ditinggalkan dia. Itu dia. Dia bagi ingat kat kita, dia kata hari Jumaat ni tuan-tuan, kita duduk dengar khatib duduk sebut dalam khutbah dia kan, tentang hari Jumaat ini Sayyidul Ayyamil Usbuh, adalah hari yang menjadi penghulu kepada segala hari. Dan kita dah dengar dah banyak dah khatib duk baca cerita pada hari Jumaat lah Allah ciptakan Adam, pada hari Jumaat lah juga Adam dikeluarkan daripada syurga, dan disebut oleh alim ulama bahawa Allah akan pilih hari Jumaat untuk dijadikan hari dikiamatkan dunia dan sebagainya. Hari Jumaat ni terlampau banyak kebaikan dia. Sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang Allah janjikan pada hari Jumaat, maka orang Islam disuruh supaya dia tunjuk yang dia ni memeliharkan hari Jumaat. Di antara tanda yang dikatakan kita ni memeliharkan hari Jumaat ialah kita mandi bagi bersih diri, kita potong mana-mana benda yang suruh dipotong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pakai bau-bauan supaya kita wangi, dan wangi kita menyebabkan orang yang ada keliling kita jadi selesa. Dan suka kita ingat bahawa alim ulama dulu amat mengambil berat tentang benda ini. Kita kena ingat benda ni. Alim ulama dulu, start daripada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sampailah kepada alim ulama, orang-orang yang hebat-hebat dari segi ilmu, dari segi amalnya. Depa benda-benda macam ni depa sangat-sangat jaga. Benda yang kita pandang kecil dipandang besar oleh orang-orang yang besar-besar ini. Baik, dia kata maka iaitu ada tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqan 'alal muslimin an yaghtasilu yaumal jum'ah. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayogia akan sebagai sayogia atas muslimin. Tengok dia terjemah tu. Dalam hadis tu dia kata haqqan 'alal muslimin.
Haqqan ni maksudnya menjadi tanggungjawab ke atas orang Islam. Sayogia, sangat-sangatlah sayogia. Dia kata maksudnya dituntut sangat-sangat ke atas orang Islam ini. Maka sayogia akan sebagai sayogia ke atas orang Islam bahawasanya mandi ia pada hari Jumaat. Itu dia. Tuntut sangat-sangat. Sedaya upaya cuba kalau boleh sebelum pergi sembahyang Jumaat mandi dulu. Dia kata itu maksudnya haqqan 'alal muslimin. Dituntut sungguh-sungguh ke atas orang Islam supaya buat benda ni. Mandi sebelum pergi sembahyang Jumaat. Kata dia wal yamassa ahaduhum min tibi ahlihi. Dan hendaklah menyapu seseorang daripada bau-bauan ahlinya dengan izinnya. Ataupun bau-bauan yang dibawakan oleh isteri kepada dia. Ataupun daripada jenis bau-bauan yang diberi pada isterinya. Biasalah. Bila sebut wangi, dia akan sangkut kepada orang perempuan. Kerana orang perempuan sangat suka kepada wangi-wangian. Maka ambil sepenuh sukanya orang perempuan kepada wangi-wangian ni, Nabi SAW sebut dalam hadis dia, dia kata wal yamassa ahaduhum min tibi ahli. Maka hendaklah seseorang itu menyapu minyak wangi daripada minyak wangi isteri dia. Isteri suka pakai wangi-wangian, minyak wangi hak isteri suka pakai tu sapu ke dia sama sebelum dia pergi sembahyang Jumaat ni. Fa illam yajid falma'u lahu tib. Maka jika tiada didapati bau-bauan, kalau dia ni minyak atar, minyak wangi tak ada lah rumah dia, maka air yakni mandi yang jadi ganti menghilangkan busuk badan itu baginya adalah bau-bauan, yakni memadailah dengan mandi. Itu dia. Dia kata kalau tak ada minyak atar, nak beli minyak atar pun tak ada duit, ataupun minyak atar ada rumah habis, tak sedap kata habis dah. Bila nak pergi sembahyang Jumaat ambil tengok botol kosong dan sebagainya, maka mandi bagi hilang bau busuk itu sudah memadai, dia kata. Jadi setidak-tidaknya hari Jumaat ini dimulai dengan mandi. Sebaik-baiknya setelah mandi lumuk pula dengan bau-bauan. Ini dituntut oleh Nabi SAW. Dan dia menjadi tuntutan agama dan dia menjadi sunnah Nabi SAW. Kata At-Tirmizi bermula hadis ini hasan. Masalah membersih diri pada hari Jumaat dan memakai pakaian dan bau-bauan. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka kami menyukakan bagi seseorang bahawa membersih dia akan dirinya pada hari Jumaat dengan mandi. Imam Syafi'i pun kata macam tu. Dia kata kalau boleh mandi dulu sebelum sembahyang Jumaat. Kalau boleh buat yang tu, kami cukup suka, dia kata. Dan mencukur bulu-bulu dan mengerat kuku. Ini disuruh oleh agama. Sebelum nak pergi sembahyang tu, clearkan benda-benda ni kerana benda ni sunnah Nabi. Begitu. Dan menghilang bau-bauan yang busuk pada sekalian badan. Dan bersugi, gosok gigi. Dan sekalian barang yang memberi bersih akan dia. Kira bagi bersih lah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, bagi bersih untuk nak pergi sembahyang Jumaat ni. Dan hendaklah mengharumkan dia. Dan bahawa menyapu ia akan bau-bauan serta sekalian itu jika kuasa ia atasnya. Kalau ada minyak wangi, pakai minyak wangi sebelum pergi sembahyang Jumaat. Dan mengelok pakaian sekadar kuasa atasnya. Dekat mana boleh pakai bagi elok, pakai bagi elok. Sebaik-baik pakaian untuk pergi sembahyang Jumaat ialah pakaian warna putih. Sebaik-baik pakaian untuk pakai waktu sembahyang Jumaat ialah pakaian yang berwarna putih. Begitu. Dan mengharumkan dia kerana menurut bagi sunnah Nabi SAW. Kita buat ni semua niat mesti satu. Niat dia ialah kerana nak ikut sunnah Nabi. Kerana bila kita ikut sunnah Nabi, itu tanda kita cinta kepada Nabi. Begitu. Dan janganlah menyakiti seorang yang menghampiri akan dia dengan apa kelakuan sekalipun. Dia kata hindarkan, elok daripada bagi orang sakit. Sama ada sakit cara fizikal, kita pijak kaki dia dan sebagainya, ataupun sakit hati, tak mah. Nak pergi sembahyang Jumaat, jangan bagi orang sakit hati. Macam mana boleh bagi orang sakit hati? Main lambat. Lepas tu langkah orang pergi duduk depan sekali. Orang sakit hati. Orang duduk tengok kat belakang, dah main lambat, duduklah belakang. Jadi orang jadi sakit hati ke kita.
perbuatan kita tu menyebabkan ada orang berasa sakit. Tak usah buat macam tu. Hari Jumaat, siapa main awal pergi isi tempat depan. Siapa lambat duduk tang mana ada tempat saja. Begitu. Dan begitu juga dia kata aku menyukakan baginya pada tiap hari raya dan aku suruh dengan dia. Dia kata hari raya pun lebih kurang tu jugalah adab yang hendak kita buat. Mula dengan mandi, pakai pakaian yang bersih, elok dan sebagainya, lumuk minyak wangi, kemudian baru pergi ke masjid untuk sembahyang raya. Dan aku membukakan dia pada tiap-tiap sembahyang jamaah. Dan aku suruh dengan dia. Kalau boleh, dia kata amalan yang kita buat pada hari Jumaat tu, buat pada tiap-tiap kali nak pergi ke masjid sembahyang jamaah. Lagi cantik, dia kata. Begitu. Dan aku sukakan dia pada tiap-tiap pekerjaan yang menghimpunkan manusia. Ataupun dia kata bukan pergi masjid saja, nak pergi tempat orang ramai, buat lagu tu juga. Nak pergi ceramah misalnya, nak pergi dengar ceramah macam tu juga. Mandi bagi bersih, pakai baju elok-elok, pakai bagi wangi dan sebagainya. Pasal apa? Pasal bila kita pergi duduk celah-celah orang dan kita membawa bau yang tak selesa, orang terganggu dengan kita. Maka agama tak mau kita duduk ganggu orang. Walaupun gangguan dalam bentuk yang macam tu, agama tak suka. Begitu. Tajuk baru dia kata bayan al-adad allazina wajabat alaihimul jum'ah. Yakni bilangan orang yang wajib Jumaat. Yang ni saya berasa malas nak baca. Pasal apa? Dia cerita last sekali 3 muka ni dia nak abang kata sembahyang Jumaat kena ada 40 orang. Dia nak abang yang tu saja. Kita baca juga sikit-sikit, kita cabut-cabut lah. Dia ulang-ulang benda yang sama. Tuan-tuan tengok muka surat yang sama, muka surat bayan al-adad allazina wajabat alaihimul jannah. Tuan-tuan tengok 1, 2, 3 kata Syafi'i. Perenggan yang ketiga. Kata Syafi'i diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Katanya tiap-tiap qaryah yang ada dalam dia 40 orang laki-laki, maka wajib atas mereka itu Jumaat. Itu intipati dia nak abang dalam 3 muka surat ni. Kata Imam Syafi'i diriwayatkan orang bahawasanya Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah Umar bin Abdul Aziz, telah kirim surat kepada Ahlul Miyah. Ini nama satu tempat pada barang yang antara Syam dan Makkah. Satu tempat yang duduk dia antara negeri Syria dan Makkah. Ada satu tempat tu nama dia Miyah. Umar bin Abdul Aziz telah kirim satu surat kepada penduduk negeri ni. Negeri ni dia isolated sikit, dia negeri yang terpencil, orang tak apa ramai. Umar bin Abdul Aziz bila dia jadi khalifah, dia dapat tahu kata penduduk Miyah itu bilangan mereka ada cukup 40 orang. Maka dia kirim satu surat pergi dekat penduduk negeri itu. Surat tu berbunyi, dirikan Jumaat oleh sekalian kamu apabila sampai sekalian kamu bilangan 40 laki-laki. Itu arahan daripada khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini semua ambil sempena daripada perintah Nabi SAW suruh sembahyang Jumaat. Maka Umar bin Abdul Aziz buat satu surat. Dia kata kalau hampa ada 40 orang, maka hendaklah hampa buat sembahyang Jumaat. Tuan-tuan buka muka surat sebelah tu 239. Muka surat 239. Tengok kat bawah tu. Kata Asy-Syafi'i. Kata Syafi'i, perenggan yang kedua daripada bawah. Kata Syafi'i, dan jikalau bangun pergi mereka itu daripada khutbah. Nampak? Dan jikalau bangun pergi mereka itu daripada khutbah, maka hendaklah nanti akan mereka itu kemudian daripada khutbahnya hingga kembali mereka itu. Yang ni dia nak cerita orang sembahyang Jumaat ada cukup-cukup 40 orang. Kampung tu ada cukup-cukup 40 orang. Kalau tergelincang seorang tak boleh buat Jumaat. Baik, dalam kes Jumaat ni, dalam kes kampung ni ada 40 orang cukup-cukup. Tiba-tiba tengah khatib baca khutbah, seorang bangkit pergi pancong. Ataupun seorang bangkit keluar pergi ke mana tak tahu. Maka hendaklah nanti akan mereka itu kemudian daripada khutbahnya hingga kembali mereka itu. Tunggu dia ni keluar ni, tunggu dia masuk balik. Pasal apa? Pasal tak cukup seorang tu menyebabkan jemaat tidak sah. Dia nak abang kata pentingnya ada 40 orang. Maka sukalah aku baginya bahawa dikembalikan khutbah lain jika ada ia di dalam waktu sebentar. Dia kata kalau sekiranya dia ni keluar sat. Dia kata maka ada baiknya tunggu sampai dia masuk sat lagi.
baru baca balik khutbah. Ataupun kalau baca juga tengok dia tak main-main, tak tahu dia pergi mana, satu saat lagi baru dia main. Dia kata maka hendaklah diulang khutbah itu. Ulang maksudnya ulang rukun. Ulang rukun khutbah, bukan ulang isi khutbah. Rukun khutbah ni wajib didengar oleh 40 orang ahli jemaat mengikut keputusan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, kalau khutbah jemaat berjalan tak ada 40 orang yang dengar rukun dibacakan, jemaah tak sah. Dia kena ada 40 orang dengar rukun khutbah disebut. Alhamdulillah tu dia dengar. Kena ada 40 orang yang dengar. Kalau mai pakat tidur habis, tinggal 15 orang aja yang jaga, yang dengar rukun khutbah dibacakan, semayang jemaat, tetapi jemaat itu tidak sah mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Oh, dia macam tu. Maka sukalah aku baginya bahawa dikembalikan khutbah, maksudnya ulang balik. Kalau sekiranya dia ni keluar kemudian dia masuk balik, ulang balik khutbah, kemudian sembahyang akan dia jemaat, barulah boleh buat sembahyang jemaat, dia kata. Maka jika tiada memperbuat ia, nescaya sembahyang akan dia akan zuhur 4 rakaat. Itu dia. Kalau tak ulang balik khutbah tu, tak boleh buat sembahyang jemaat. Sebab apa? Sebab bilangan tidak cukup 40 yang mendengar khutbah dibacakan. Maka jemaat tak boleh buat, kena buat sembahyang zuhur lepas pada tu. Dan tiada harus bahawa ada antara khutbah dan sembahyang itu perceraian yang jauh. Antara habis khutbah dengan nak sembahyang, dia tak boleh break lama, dia tak boleh renggang masa lama. Yang dimaksud dengan perceraian yang jauh tu, kalau tuan-tuan buka dalam kitab fiqh, dia jelaskan di sana. Maksudnya ialah tempoh masa sembahyang 2 rakaat, raka'ataini khafifataini. Dia kata 2 rakaat yang ringan. Tempoh masa tu. Tak boleh lebih pada tu. Dah habis khutbah, khatib turun. Khatib turun. Dia kata saya tak boleh gagah, saya nak kena pergi bilik air saya. Misalannya begitu. Mana nak tahu kalau nak jadi. Khatib habis baca khutbah, dia turun mai tu patut dia pergi jadi imam. Dia turun, dia kata tak boleh tahan, nak perut dia. Tunggu saat dia keluar pergi nyonya dia masuk kancang. Renggang masa daripada habis khutbah dengan nak mula takbir sembahyang Jumaat tu, renggang masa tu tidak boleh lama, tidak boleh lebih lama daripada kadar sembahyang sunat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan berapa minit kita kata? Kita kata 3 minit. 2 rakaat ringan kita kata 3 minit. Ya. Kalau lebih pada 3 minit dia pergi, duk tunggu 10 minit baru keluar daripada pancok, dia ambil ayat sembahyang, main nak sembahyang lain. Tak boleh dah. Jemaat tu tak mahu. Pasal apa? Renggang masa tidak boleh lama. Dia kata lama diukur dari segi apa? 2 rakaat sembahyang yang ringan. Kecuali kalau dia turun tu, dia kata saya tak boleh tahan, saya nak kena pergi bilik air Ustaz, ada orang lain boleh ganti. Dan orang lain ganti itu memang bilangan lebih daripada 40 orang, maka sembahyang jemaat itu sah. Kalau tak ada orang ganti, nak kena dia juga jadi imam. Dia kata tak apalah, saya nak pergi pancok Ustaz ni, tolong jadi imam Ustaz. Kau ni kata tak mau, kau ni kata tak mau, kau ni pakai duk lari berebut pisau belakang, takut pakai semua pakai tak mau jadi imam. Tak apa Ustaz, pergi dulu bilik air, kami tunggu 10 minit habis, kena buat sembahyang lohor. Itu ceritanya. Kata Syafi'i, dan jika berkhutbah Jumaat dengan mereka itu, padahal mereka itu kurang daripada 40 laki-laki. Ni nikih ni masih lagi berkisar tentang bilangan 40. Dan jika berkhutbah Jumaat dengan mereka itu, padahal mereka itu kurang daripada 40 laki-laki, kemudian berhimpun 40 dahulu daripada masuk ia di dalam sembahyang, nescaya sembahyang akan jemaat itu akan zuhur 4 rakaat. Masa khatib baca khutbah, ada 39 orang je, tak cukup seorang. Habis khutbah, masa nak sembahyang jemaat, mai seorang lagi, cukup 40. Boleh tak boleh buat jemaat? Tak boleh. Dia kata walaupun masa nak sembahyang cukup 40, tapi masa khutbah tadi tak cukup 40, maka tidak boleh buat jemaat. Dia mesti ada 40 orang yang mendengar rukun khutbah dan bersama-sama dalam sembahyang. 40 orang tu daripada mula khutbah sampai habis rakaat pertama sembahyang, mereka ada. Kalau masa khutbah tak cukup orang, masa sembahyang cukup orang pun tak boleh buat sembahyang jemaat. Dia kata kena buat sembahyang zuhur juga.
Dan tiada aku fikirkan akan dia memadai daripadanya, sehingga berkhutbah dengan 40 orang dan memulai ia akan sembahyang dengan mereka itu, yakni dengan 40 orang juga apabila takbir. Ya, itu dia. Mesti ada 40 orang ataupun lebih masa mula khutbah, sampailah ada 40 orang juga masa takbiratul ihram dan juga rakaat yang pertama. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i wajib berjemaah 40 orang sehingga habis rakaat pertama. Masa rakaat kedua kalau kurang tak apa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, wajib berjemaah 40 orang ataupun lebih dalam sembahyang jemaah ni hanya pada rakaat pertama. Kan katalah masa nak sembahyang jemaah mula tu ada cukup 40 atau 45 orang. Kemudian si imam takbir Allahu Akbar kata, baru duk baca Fatihah dalam sembahyang jemaah rakaat pertama, dum kata bunyi aksiden di luar tu. 10 orang pakat lari keluar. 10 orang pakat lari keluar pergi nak tengok aksiden apa. Bilangan hak sembahyang 45 tolak 10, dah tinggal 35. Sembahyang jemaah itu tidak sah. Tapi kalau tengah duk sembahyang, dah habis dah rakaat pertama, ni duk berdiri rakaat kedua dah, dum kata bunyi aksiden, ada 10 orang lari keluar. Maka mengaji tak habis. Gedung kata bunyi, 10 orang lari keluar, tinggal 35 orang. Sedangkan itu dah rakaat kedua sembahyang jemaah. Jumaat itu sah. Ini qaul yang muktamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i begitu. Baik. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, dan tiada aku suka pada 40 itu, melainkan mereka yang aku sifatkan atasnya fardu Jumaat, iaitu daripada laki-laki yang merdeka, lagi baligh, lagi ketiadaan hilang akal, lagi muqim, tiada musafir. Ini syarat yang Imam Syafi'i gariskan. Mesti ada syarat-syarat tu, barulah mereka ni boleh dikira sebagai bilangan 40 di dalam sembahyang Jumaat. Kemudian bawah tu semua pun dia duk cerita pasal 40 orang lah. Okey, saya baca lah. Kita baca banyak-banyak pusat lagi, dia nanti pening pula. Okey. Baik, habis. Dia kata bihamdillah wa husni taufiqih. Telah tamat juzuk ketiga bagi kitab Bahrul Madi ini dan mengiringi juzuk keempat. Awal babnya Al-Aidain sehingga Abu Zakah. Baik, berikutnya tuan-tuan, muka ni jilid 4 Bahrul Madi ini bab raya, bab sembahyang raya. Saya rasa bab sembahyang raya ni kurang penting. Bukan tak penting, kurang penting. Kita terus pergi ke muka surat 22. Muka surat 23. Jilid 4 muka surat 23. Kita masuk Abwabus Safar. Kita cerita tentang sembahyang jamak qasar. Hak ni lebih penting. Kita tengok Abwabus Safar, iaitu bab sembahyang jamak qasar. Ini bab penting. Habis bab jamak qasar ni baru kita tengok bab sembahyang raya. Kita bagi keutamaan kepada hak ni sebab hak ni sembahyang fardu. Dan kita banyak terlibat dengan sembahyang musafir ini, sembahyang jamak dan qasar ini. Muka surat 23 Abwabus Safar. Baik, bermula segala bab sembahyang di dalam musafir, maka di sinilah tempat bicaranya. Dia kata ni nak cerita pasal jamak qasar tang ni. Kalau faham-faham, kalau tak faham pun tak faham. Tang ni cerita dia kata bab jamak qasar. Soalnya telah dikeluarkan beberapa hadis oleh Imam At-Tirmizi. Perbahasan tentang jamak qasar ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang mana hadis-hadis itu mengandungi beberapa masail. Masail maksudnya masalah-masalah tentang qasar dan juga jamak, dia kata. Maka bolehlah saudaraku dapat memetiknya sebagaimana memetik masalah daripada beberapa masalah seperti yang telah lalu. Bab yang pertama di bawah Abwabus Safar, dia kata bab ma jaa fi taqsiri fi safar, iaitu bab yang datang pada hadis yang menyebutkan ringkaskan sembahyang di dalam musafir. Yang ni dia nak cerita kat kita tentang sembahyang qasar. Kita kena faham mula sekali, jamak maksud dia himpun. Buat zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isyak, himpun dia panggil jamak. Qasar maksudnya peringkas. Daripada 4 jadi 2. Daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat.
Tajuk malam ni dia nak cerita pasal ringkas dulu, bukan pasal jamak lagi, pasal ringkas dulu. Nak buat sembahyang 4 rakaat bagi jadi 2 rakaat, itu tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, satu pemberian yang diberi Allah Ta'ala ke atas umat Nabi Muhammad ialah sembahyang qasar. Dia kata, umat Nabi lain tak dapat ini. Syariat sembahyang jamak, sembahyang qasar ni syariat yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Ini cukup spesial. Kalau kita tak buat, maknanya kita tidak ambil keistimewaan yang Tuhan bagi ke kita, umat Nabi Muhammad. Kalau kita tak buat, kita tak rebut keistimewaan tu. Yakni apabila seseorang keluar musafir, akan sebagai musafir yang harus, dia kata. Sembahyang qasar ni boleh dibuat oleh satu orang yang keluar nak berjalan, keluar nak berjalan jauh, nak bermusafir. Yang musafir itu musafir harus, dia kata. Maksudnya bukan musafir dengan tujuan nak buat dosa. Sama ada pergi hantar orang pergi Mekah ke, pergi hantar di Kuala Lumpur, ataupun pergi kerana nak sambut kenduri kahwin siapa-siapa adik-beradik kita ke, ataupun pergi Kuala Lumpur kerana nak ziarah orang sakit ke. Ini semua termasuk di dalam musafir yang harus. Dan tidak termasuk di dalam musafir yang harus kalau kita pergi kerana nak tengok sukan si misalnya. Kerana pergi nak terlibat di dalam bola sepak apa, ini semua tak masuk dalam musafir yang harus. Yang dimaksudkan dengan musafir yang harus adalah musafir yang tidak ada unsur-unsur dosa dan tidak ada unsur-unsur syubhat. Begitu. Dan diizin oleh syarak akan dia ringkaskan sembahyang zuhur, asar dan isyak dengan dijadikan 2-2 rakaat. Zuhur sepatutnya 4, asar sepatutnya 4, isyak sepatutnya 4, boleh buat 2-2 begitu. Maka inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, menunjukkan Nabi SAW dan sahabatnya memperbuat yang demikian itu. Ini hadis nak tunjuk kata cerita jamak qasar ni bukan reka-reka, tetapi ini pernah dibuat oleh Nabi dulu. Nabi dengan sahabat-sahabat biasa buat sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isyak 2 rakaat. Nabi dan para sahabat biasa buat macam tu, dia kata. Katanya Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman, fakanu yusalluna adh-dhuhra wal 'asra raka'ataini. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dulu tu, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Katanya telah musafir aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Osman. Anak Sina Umar. Anak Sina Umar dia kata dia biasa musafir sama dengan Nabi, sama dengan Sina Abu Bakar, sama dengan pak dia Sina Umar dan sama dengan Sayyidina Osman. Dia biasa musafir dengan mereka ni semua. Maka adalah mereka itu sembahyang akan zuhur dan asar 2 rakaat. Dia kata masa musafir tu Nabi pun sembahyang zuhur, asar, isyak 2 rakaat. Abu Bakar, pak dia Sayyidina Umar, Sayyidina Osman semua pun buat macam tu. Sembahyang yang 4 rakaat buat 2 rakaat saja, dia kata. Kata dia, la yusalluna qablaha wala ba'daha, dan tiada sembahyang mereka itu dahulunya dan tiada kemudiannya. Anak Sina Umar kata Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman masa musafir sembahyang zuhur, asar, isyak 2 rakaat aja, dan mereka tidak buat qabliyah, tidak buat ba'diyah. Itu maksud dia. Tidak buat sembahyang qabliyah, tidak buat sembahyang ba'diyah. Itu maksud dia. Baik, masalah dia kata, qasarkan sembahyang dan menyempurnakannya. Ni dia nak bincang ni sembahyang qasar, hak 4 bagi jadi 2, ataupun menyempurnakannya, ataupun sembahyang cukup 4 rakaat. Zuhur buat 4 juga, walaupun musafir buat 4 juga. Macam mana cerita, boleh tak boleh? Wahai saudaraku, dengan hadis dalam masalah itu menjadi dalil atas harus qasar. Hadis tadi dah jadi dalil dah, menunjukkan kita boleh kalau nak buat zuhur 2 rakaat waktu musafir, nak buat asar 2 rakaat waktu musafir,
Nabi Aisyah 2 rakaat waktu musafir boleh. Pasal apa boleh? Pasal hadis tadi kata boleh. Begitu. Yakni boleh merengkahkan sembahyang 5 waktu di dalam musafir. Dia kata sembahyang fardu ni boleh direngkahkan sembahyang 5 waktu, tapi hak boleh rengkah 3 saja. Lohor, asar dengan Aisyah. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah bersalah-salahan ulama pada merengkahkan sembahyang dalam musafir itu. Dia ada sikit perbezaan pendapat di kalangan ulama. Maka kata Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas dan kebanyakan ulama, harus qasar dan harus itmam. Itmam maksudnya sempurna lah. Imam Syafi'i, Imam Malik dan majoriti ulama mengatakan boleh nak sembahyang lohor 2 rakaat pun boleh, nak sembahyang 4 rakaat pun boleh sewaktu musafir. Nak buat hak mana satu, dua-dua pun boleh. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan kata Imam Abu Hanifah dan kebanyakannya bermula qasar itu wajib, dia kata. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mereka kira musafir wajib kena buat qasar. Begitu. Dan tiada harus itmamkan dia, dan tak boleh kalau musafir nak buat zuhur 4 rakaat, tak boleh kata Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi kata tak boleh. Nampak? Dia kira lagu tu. Maka mengambil hujah mereka itu maksudnya Imam Hanafi lah. Dia mengambil hujah dengan hadis sabda Nabi, faradallahu salah hina faradaha raka'ataini thumma atammaha fil hadar fa aqarrat salatu safar 'ala al-fariidati al-ula. Maksudnya telah diperdukan Allah akan sembahyang pada waktu memperdukan dia akan 2 rakaat. Kemudian disempurnakan dia pada masa di negeri. Maksudnya pada masa tak musafir. Asal-asal dulu Tuhan perdukan sembahyang ni semua kali 2 rakaat aja. Kemudiannya bagi orang yang duduk di negeri tak musafir ke mana-mana, dia itmamkan sembahyang. Sembahyang dia 4 rakaat. Maka tetap oleh sembahyang musafir atas fardu yang pertama, yakni 2 rakaat. Itu hadisnya. Maka orang yang musafir tetap, Nabi kata, tetap kena sembahyang 2 rakaat. Orang yang duduk di negeri maka dia sembahyang 4 rakaat. Imam Hanafi dia baca hadis ni dan katanya bahawasanya kebanyakan perbuatan Nabi SAW dan segala sahabatnya ialah qasar. Imam Hanafi kata, semak tengok dalam hadis, dia kata kalau cerita musafir, Nabi memang buat sembahyang qasar. Bukalah kitab hadis mana pun dia kata, kalau cerita kata Nabi musafir, Nabi mesti buat sembahyang qasar. Maka itu menunjukkan sembahyang qasar sewaktu musafir wajib. Kata Imam Abu Hanifah begitu. Baik, masalah dia kata, qasarkan sembahyang itu harus. Apa dalilnya? Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata harus. Waktu musafir nak buat zuhur, asar, isya 2 rakaat pun boleh, nak buat 4 rakaat pun boleh. Imam Syafi'i berpegang kepada keputusan itu. Boleh pilih nak buat qasar ataupun nak buat 4 rakaat. Boleh dua-dua sekali. Apa dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i? Kata dia telah lalu dalam masalah tadi dalil bagi mazhab Hanafi. Hak tadi dalil mazhab Hanafi. Adapun dalil harus qasar pada mazhab Syafi'i iaitu kata Imam Nawawi, dan telah mengambil hujah Imam Syafi'i dan yang muwafaqah mereka itu akan dia. Muwafaqah maksudnya yang sependapat dengan dia, dengan beberapa hadis yang masyhurah di dalam Sahih Muslim dan lainnya. Imam Syafi'i pun bersandar kepada hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim, bahawasanya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah mereka itu musafir serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah daripada mereka itu mengqasarkan sembahyang. Sebahagian daripada sahabat qasar sembahyang, hak 4 rakaat buat 2. Dan setengahnya pula menyempurnakan sembahyang. Hak sebahagian lagi pula dia nak buat 4 juga. Walaupun dia musafir, dia nak buat 4 juga. Dan setengahnya puasa dan setengahnya berbuka puasa. Sahabat Nabi pun macam tu. Sebahagian bila musafir bulan Ramadan, mereka tak puasa, mereka buka puasa. Kata apa? Pasal dalam Quran kata boleh orang yang berpuasa
dalam bulan puasa ni buka puasa. Kan? Maka sebahagian daripada mereka buka puasa. Dan sebahagian lagi tahan. Dia kata aku tak mau buka puasa. Walaupun aku boleh kalau nak buka puasa, tapi aku tak mau buka puasa. Jadi Imam Syafi'i kata di kalangan sahabat begitu. Ada yang masa musafir buat sembahyang qasar, ada yang nak buat cukup 4 rakaat. Ada yang masa musafir buka puasa, ada yang nak puasa terus. Maka tiadalah mengaib setengah mereka itu atas setengahnya. Tak ada siapa yang salah dalam soal ini. Siapa nak buat 2 rakaat, siapa yang nak buka puasa masa musafir, boleh. Siapa nak buat 4 rakaat, siapa yang terus juga nak puasa, juga boleh. Tak ada siapa-siapa betul, tak ada siapa-siapa salah, bahkan semua betul. Begitu. Dan dengan bahawasanya Sayyidina Osman tiada mengkasarkan sembahyangnya. Begitu juga Siti Aisyah dan lain daripadanya. Dan ada riwayat mengatakan Sayyidina Osman dan Aisyah, mereka ni suka sembahyang cukup, tak suka sembahyang kasar. Ada hadis cerita tentang Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman dia selama beberapa tahun bila musafir dia kasar. Lepas tu dekat-dekat dengan dia nak wafat, dia tak kasar sembahyang, dia sembahyang bagi cukup 4 rakaat. Itu amalan Sayyidina Osman. Dia kata, dan dengan bahawasanya Sayyidina Osman tiada mengkasar, dan begitu juga Sayyidatina Aisyah dan lain daripadanya. Dan ialah zahir kepada firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, falaysa 'alaikum junah an taqsiru minas salat. Artinya, maka tiada berdosa atas kamu bahawa merengkahkan sekalian kamu daripada sembahyang. Dia kasar. Lepas itu dekat-dekat dengan dia nak wafat, dia tak kasar sembahyang, dia sembahyang bagi cukup 4 rakaat. Itu amalan Sayyidina Osman. Dia kata, dan dengan bahawasanya Sayyidina Osman tiada mengkasar, dan begitu juga Sayyidatina Aisyah dan lain daripadanya. Dan ialah zahir kepada firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, falaysa 'alaikum junah an taqsiru minas salat. Artinya, maka tiada berdosa atas kamu bahawa merengkahkan sekalian kamu daripada sembahyang. Tak salah kalau sekiranya kita nak rengkah sembahyang 4 jadi 2. Maka ini menghendaki ia tiada berdosa dan tiada qasar. Daripada ini dapat kita faham bahawa kalau kita qasar tak salah, kalau kita tak mau qasar pun tak salah. Begitu. Masalah dia kata, qasarkah yang lebih afdal ataupun sembahyang tamam yang lebih afdal? Baik oleh kerana nak sembahyang 2 rakaat Zuhur masa musafir boleh, nak sembahyang 4 rakaat masa musafir pun boleh, hak mana satu lebih baik? Ditanya dulu. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas dan kebanyakan ulama harus qasar dan harus itmam. Ulama-ulama sepakat mengatakan nak sembahyang 2 rakaat pun boleh, nak sembahyang 4 rakaat pun boleh masa musafir. Dan bermula qasar itu lebih aula. Dia nak abang yang tu. Walau bagaimanapun sembahyang qasar itu tetap lebih baik daripada sembahyang 4 rakaat. Tentang fikir logik kan. Tengah orang dia dalam musafir, dia kata aku tak mau sembahyang qasar ni. Dia kata dulu zaman Nabi dulu tak ada kemudahan. Dia kata zaman kita lah ni kalau nak pergi Kuala Lumpur, tempat rehat sepanjang jalan, surau elok-elok, dia kata sembahyang lah 4 rakaat. Dia kata buat apa yang buat 2. Itu logik akal. Dari segi agama, dia kira apa? Dia kira kalau sekiranya sembahyang qasar bukan sahaja terlepas dari segi fardu sembahyang, bukan sahaja kita ni terlepas tuntutan fardu, bahkan dapat lagi pahala sunat pasal ikut sunnah Nabi. Lebih pahala daripada orang yang sembahyang. Kalau betul. Jadi tak boleh kira logik. Kan? Ramai orang macam tu. Dia kata aku tak mau, dia kata duk jamak qasar ni aku tak mau, dia kata. Aku oleh kerana surau ada banyak, sepanjang jalan ada kemudahan tempat sembahyang, aku kira masuk waktu aku berhenti sembahyang, masuk waktu aku berhenti sembahyang. Aku tak mau duk himpun-himpun sembahyang, duk qasar, duk potong ni semua ni orang akal banyak dia. Dia tak boleh kata lu betul. Sebab ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang merupakan keistimewaan yang Allah bagi hanya kepada umat Nabi Muhammad.
Jadi buat sembahyang jamak qasar ini mengikut kata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan kebanyakan ulama, dia kata sembahyang qasar itu aula, maksudnya lebih utama, lebih pahala, begitu. Dan bagi kita satu qaul bahawasanya itmam itu lebih afdal. Ini ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada pendapat mengatakan sembahyang 4 rakaat tidak qasar, tidak buat 2, buat zuhur 4 rakaat itu lebih afdal. Dan satu wajah bahawasanya keduanya bersamaan. Dan ada satu pendapat pula, dia kata buat 2 ke buat 4 sama ya pahala. Dan yang sahih lagi masyhur bahawasanya qasar itu lebih afdal, dia kata. Jelaslah benda ni, jelaslah kan. Kalau tak mengaji tak jelas benda ni. Kalau tak mengaji sebenarnya duduk celarut situ, dia duduk faham kata tak sah buat jamak qasar ni sebab korang pahala. Dia duduk faham lagu tu juga lagi. Maka bila mengaji jumpa, kita faham. Rupanya macam ni keputusan yang dibuat oleh ulama di dalam memahami agama. Begitu. Masalah dia kata qasar itu bolehkah sunat ratibah sertanya? Boleh tak boleh semayang jamak qasar ni kita buat semayang sunat rawatib. Kita nak buat semayang zuhur 2 rakaat. Kita daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur. Kita keluar pukul 12. Kita keluar pukul 12, pukul 1 sampai Ipoh. Lari 470. Kan? Pukul 1 sampai di Ipoh. Kan? Pukul 1:30 sampai Gopeng. Masuk Lohor. Kita pun singgah di tempat rehat ke ataupun di surau manakah kita nak semayang. Kita nak semayang lohor, kita nak buat semayang lohor qasar 2 rakaat. Boleh tak boleh sebelum semayang zuhur tu kita buat sunat qabliyah zuhur. Lepas tu semayang zuhur 2 rakaat sebab kita musafir, habis semayang zuhur 2 rakaat buat ba'diyah zuhur. Boleh tak boleh? Dia kata. Ini yang dia nak cerita ni. Wahai saudaraku, pada masalah ini ada khilaf padanya. Telah mensunat akan dia oleh Imam Syafi'i dan ashabnya dan jumhur ulama. Imam Syafi'i dan jumhur ulama kata tetap sunat, buat sunat qabliyah zuhur dan sunat ba'diyah zuhur. Sunat dia kata. Walaupun kita sembahyang zuhur 2 rakaat aja. Sunat juga kita buat sunat rawatib. Dan telah memakruh akan dia oleh Ibnu Umar dan lainnya. Tetapi Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dia kata makruh. Kalau kita musafir, kita nak buat sembahyang zuhur 2 rakaat, makruh kita buat qabliyah dengan ba'diyah. Ini pendapat anak Sayyidina Umar. Dan dalil yang menunjukkan Ibnu Umar memakruhkan itu adalah sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Yakni berkata Ibnu Umar, waqala Abdullah, law kuntu musalliyan qablaha aw ba'daha la atmamtuha. Dia pula kata macam tu. Dan telah berkata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, jikalau adalah aku nak semayang sunat dahulu daripada semayang fardu yang diqasarkan itu, ataupun semayang kemudian daripadanya, nescaya aku sempurnakannya. Yakni jikalau aku suka mengerjakan rawatib, nescaya adalah menyempurnakan fardu ku 4 rakaat lebih suka aku padanya. Tulis. Dia kata kalau nak buat qabliyah zuhur 2 rakaat dengan ba'diyah 2 rakaat, lebih baik aku semayang zuhur 4 rakaat. Dia kata. Dia kata yang kita dapat kelonggaran semayang zuhur 2 rakaat ni pasal kita musafir. Orang musafir ni nak cepat, kalut, tak selesa dan sebagainya, maka diberi kelonggaran semayang zuhur 2 rakaat. Kalau kita selesa, ada masa dan sebagainya sampai boleh buat sunat qabliyah, boleh buat sunat ba'diyah, tak payahlah pakai 2 rakaat tu, baik buat 4 rakaat. Dia kata. Itu pendapat Ibnu Umar begitu. Pendapat dia, bukan hadis Nabi. Pendapat dia macam tu. Baik. Nescaya adalah menyempurnakan fardu itu 4 rakaat suka aku padanya. Dia kata, tetapi tiada aku fikirkan satu daripadanya itu sunat. Dia kata, oleh itu dia kata, bagi orang yang buat sembahyang zuhur 2 rakaat kerana musafir, sunat rawatib tak sunat bagi dia. Ini pendapat Ibnu Umar. Bahkan yang sunatnya ialah qasar dan tinggalkan sunat rawatib. Itu pendapat Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab.
Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan Ali dan Ibni Abbas dan Anas dan Imran bin Husain dan Aisyah, dan katanya hadis Ibnu Umar itu ialah hadis yang hasan, lagi sahih, lagi gharib, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Ini pegangan Ibnu Umar. Baik, masalah sembahyang sunat mutlak di dalam musafir, apa hukumnya? Sunat mutlak ni maksudnya sunat yang berbagai-bagai. Kalau kita dalam musafir, boleh tak boleh kita buat sunat mutlak? Buat sunat duha, ataupun malam bangkit buat sembahyang tahajud. Sunat-sunat mutlak yang lain ni, boleh tak boleh kalau kita dalam musafir? Boleh tak boleh buat sembahyang sunat yang berbagai-bagai? Kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya telah ittifaq ulama, telah sepakat ulama atas sunat mengerjakan sembahyang sunat mutlak dalam musafir. Sepakat ulama mengatakan boleh nak buat sunat apa pun boleh kalau kita di dalam musafir. Kita pergi Kuala Lumpur, nak duduk 2 hari di Kuala Lumpur. 2 hari tu kita masih musafir. Dalam tempoh 2 hari duduk di Kuala Lumpur tu, boleh tak boleh malam bangkit sembahyang tahajud ke apa ke semua? Boleh ke tak boleh? Kata Imam Nawawi, sepakat ulama mengatakan boleh. Dia kata begitu. Dan ada pun Ibnu Umar tiada suka sembahyang sunat di dalam musafir itu, iaitu sunat rawatib juga, seperti sunat zahar dan sunat asar, dan seumpama keduanya daripada segala sunat rawatib. Dia kata Ibnu Umar, dia kata sunat rawatib tak mau. Dia kata kalau kita pilih untuk buat sembahyang qasar, tak mau sunat rawatib. Dan ada pun segala sunat mutlak, maka sesungguhnya adalah Ibnu Umar memperbuat ia akan dia di dalam musafir. Dia beza dia tentu. Dia cuma kata siapa yang sembahyang qasar 2 rakaat tak sunat buat sunat rawatib. Tapi sunat lain, nak buat sunat duha, nak buat sunat tahajud apa semua, yang tu boleh buat. Dia kata sunat. Itu pendapat Ibnu Umar. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia memperbuat dia sebagaimana sabit ia pada beberapa tempat daripada sahih. Itu dia. Kalau tengok hadis-hadis Nabi, kita akan dapati Nabi memang dalam musafir pun Nabi tak tinggal sembahyang malam misalnya. Bahkan sembahyang duha Nabi tak tinggal. Nabi pergi masa hari pembukaan kota Mekah. Tentang kita baca sejarah semua, Nabi teruk kena di Mekah, kemudian Allah suruh dia hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Dia pergi ke Madinah, bina kekuatan di Madinah. Bila dah kuat dah di Madinah, nak masuk balik ke dalam kota Mekah ni, hari Nabi masuk tu dipanggil Yaumul Fath, hari pembukaan kota Mekah. Nabi masuk balik dalam kota Mekah tu tak ada tumpah darah, walau setitik darah tak tumpah. Melainkan semua musuh-musuh Nabi yang selama ni duk kecam, duk kata macam-macam dekat Nabi, bila Nabi balik masuk dalam kota Mekah, pakat surrender habis. Semua pakat main mengaku salah, main mengaku silap di depan Nabi SAW. Kemudian Nabi pun bagi keampunan dekat mereka semua. Lepas tu Nabi pergi sembahyang sunat duha. Maknanya musafir lah. Nabi baru sampai daripada Madinah sampai Mekah. Nabi sampai tu, lepas Nabi sembahyang sunat duha. Dan dalam hadis kata Nabi masuk dakhala Nabi SAW al-Makkah, dia kata wa alaihi imamatu sauda. Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah Yaumul Fathi, pada hari pembukaan kota Mekah, wa alaihi imamatu sauda. Pada hari itu Nabi memakai serban hitam. Dia kata hari Nabi masuk Mekah tu, Nabi yang biasa dilihat pakai serban putih, hari itu Nabi pakai serban hitam. Hari Nabi masuk kota Mekah tu. Dan lepas tu Nabi pergi sembahyang sunat duha. Ini dicatatkan di dalam hadis Nabi SAW. Baik, masalah sunat ratibah itu sunat di dalam musafir, apa dalilnya? Kata Imam Nawawi, bermula dalil sunat rawatib di dalam musafir itu ialah beberapa hadis yang tiada berkait pada menunjukkan rawatib. Dan hadis sembahyang Nabi SAW akan duha pada hari menang Mekah ni, dia abad dah. Hari Nabi masuk Mekah tu Nabi sembahyang sunat duha. Dan 2 rakaat subuh waktu tidur mereka itu sehingga terbit matahari. Nabi sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh. Begitu. Dan beberapa hadis yang lain yang sahihah yang menyebutkan oleh ashabus sunan, daripada hadis-hadis, daripada kitab-kitab hadis, banyak hadis menceritakan Nabi sembahyang sunat rawatib walaupun Nabi musafir. Begitu.
Dan qiyas atas segala sembahyang sunat mutlak. Dan kerana itu dikiaskan Nabi juga buat sembahyang sunat-sunat yang lain, sunat-sunat mutlak sewaktu Nabi musafir. Dan mudah-mudahannya Nabi SAW adalah ia, yakni adalah Nabi sembahyang rawatib pada kenderaannya. Kalau tidak ada hadis yang terang pun, mudah-mudahan Nabi sembahyang atas kenderaan, orang tak nampak, dia kata. Sebab biasa Nabi masa dia duduk di rumah dia di Madinah, kan Masjid Nabawi hak asal tu, kawasan Raubah itu tapak asal Masjid Nabawi, yang dulunya tiang dia batang kurma, bumbung dia pelepah tamak, kawasan Raubah itu. Sebelah kiri Raubah itu makam Rasulullah. Makam Rasulullah tu dulunya bilik Sayyidatina Aisyah, rumah Nabi duduk dengan Aisyah. Nabi tiap-tiap kali nak semayang di Masjid Nabawi ni, Nabi semayang sunat di rumah dulu. Sebab Nabi kata, jangan kamu jadikan rumah kamu umpama kubur. Maksudnya ialah, terangilah rumah kamu dengan semayang sunat. Maka Nabi menjadi amalan dia sebenarnya semayang sunat rawatib di rumah. Dia semayang qabliyah di rumah dia. Saat lagi dia keluar daripada pintu rumah dia, tu tempat makam dia lah ni, keluar masuk dalam kawasan Rabah, semayang fardu. Habis semayang fardu, Nabi bangkit, masuk balik dalam rumah dia, semayang ba'diyah di rumah. Jadi sahabat-sahabat kiaskan benda tu. Dalam musafir tak kelihatan Nabi semayang rawatib. Nabi hanya turun pergi tempat semayang sama dengan sahabat-sahabat ni untuk semayang fardu saja. Semayang kata zuhur, dalam musafir semayang zuhur 2 rakaat aja. Tapi dia kata di sini, mudah-mudahan Nabi buat sunat rawatib masa atas kenderaan. Atas kenderaan dia ada macam bangsa daripada buat, apa dia panggil tu, ya? Macam bangsa kecil duduk atas tu, Nabi semayang. Mudah-mudahan Nabi semayang di atas tu, semayang rawatib di situ, dia kata. Dia kata, dan qiyas atas segala sembahyang sunat mutlak. Dan mudah-mudahan Nabi SAW adalah ia sembahyang rawatib di atas kenderaan, dia kata. Dan tiada memikir akan dia oleh Ibnu Umar, kerana bahawasanya sembahyang sunat di rumah itu afdal. Dia kata mungkin Sayyidina Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dia tak terfikir bahawa sembahyang sunat ni kalau ada di rumah pun Nabi sembahyang di rumah, Nabi tak sembahyang di masjid, dia kata. Atau dia kata mudah-mudahan meninggal ia, yakni meninggal Nabi akan dia pada setengah waktu, kerana menjagakan atas harus meninggalkannya. Ada mungkin juga Nabi tak semayang rawatib. Dan Nabi tak semayang itu tidak bermakna tak disuruh semayang sunat rawatib, tetapi sebagai nak bagi tahu kepada orang ramai bahawa sunat rawatib itu sunat saja. Siapa nak buat, siapa tak nak buat, rugi sikit dia. Dia begitu. Dan macam kes semayang tarawih lah, sama dengan kes semayang tarawih. Kan Nabi semayang sama dengan orang ramai. Lepas tu bila Nabi tengok makin duk ramai, main duk semayang belakang dia, semayang tarawih malam bulan Ramadan. Bila Nabi tengok kau duduk satu hari, kau duduk satu malam, kau duduk ramai orang, Nabi dah bimbang, takut-takut saat ni orang kata semayang tarawih ni wajib. Nabi tak main malam tu. Nabi tak main, semayang di rumah dia. Di masjid dia pakat duk tunggu, berkelangut duk tunggu mana Nabi tak main, mana Nabi tak main, sampai kesudah Nabi tak main. Dan adab sahabat pula dah tengok Nabi tak main, bukan nak pergi duk curuk cari heret main apa dah tengok tak main, tak ada. Begitu. Esoknya pitanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa semalam kamu tak main, kami pakai duk tunggu semua. Nabi kata, aku takut kalau aku main sampai tiap-tiap malam, takut aku saat ni kemudian hari orang kata tarawih ini fardu, jadi wajib ke atas kamu dalam sepanjang bulan puasa, maka itu menjadi beban kepada kamu semua. Jadi Nabi tak pi itu bukan kerana Nabi malas, tapi Nabi tak pi itu kerana Nabi takut benda tu disalah anggap oleh orang. Orang ingat sembahyang tarawih ini sudah jadi fardu. Begitu. Dan demikian juga kesnya, ada satu hadis cerita Nabi pernah minum berdiri. Satu hadis cerita Nabi sekali tu aja pernah minum berdiri. Hadis tu bukan nak cerita kata minum berdiri itu kebiasaan Nabi. Jangan salah faham. Apatah lagi orang pergi faham kata sunat minum berdiri. Lagi karut lah. Hadis cerita kata Nabi kelihatan minum berdiri itu sebagai nak tunjuk bahawa minum berdiri itu tidak haram. Tidak haram, tetapi adabnya kurang baik.
Maka sekali itu aja Nabi kelihatan minum berdiri. Demikian juga halnya hadis yang menceritakan kencing berdiri. Sekali ada Nabi pernah buat benda itu. Dan bila dibaca tafsir hadis itu dijelaskan Nabi berkelakuan begitu kerana tempat Nabi nak buang air tu dia ada apa? Dia ada lecah di situ. Yang sekira-kira kalau sekiranya Nabi duduk, dia boleh kena Nabi. Maka Nabi terpaksa berdiri kerana keadaan tempat tu yang tidak mengizinkan untuk duduk. Jadi jangan pula bila pergi jumpa hadis tu kata sunat. Sunat kencing berdiri. Maka bila berhenti dekat plus apa nama RNR tu, pakat duduk pergi kat mangkuk tu duduk. Kan orang Islam bukan tak padan dengan mangkuk tu, bukan orang Islam yang cerita. Orang Islam tempat dia dalam pancong, dalam bilik air, mesti tutup elok-elok, duduk elok-elok dan sebagainya. Kan? Jadi cerita dia macam tu. Jadi kita kena faham sebab urut hadis dia kata. Kan? Quran dia ada sebab nuzul, sebab turun ayat. Hadis dia ada sebab urut. Macam mana boleh timbul hadis ni? Dia ada sebab urut dia. Bila kita baca, then only kita boleh faham pasal apa jadi macam tu. Ini cerita dia. Baik, dia kata dan mudah-mudahannya begitu. Nabi tak semayang tu mudah-mudahan meninggalkan Nabi akan dia pada setengah waktu kerana menjagakan atas harus meninggalkannya. Kemudian masalah dia kata qasarkan semayang dengan 2 rakaat dan dalilnya. Wallahu a'lam. Kita berhenti. Lepas ni kita nak tengok pula dalil semayang qasar 2 rakaat. Lepas ni tuan-tuan dia akan jumpa berbagai-bagai perbahasan masalah yang berkaitan dengan semayang jamak dan qasar. Yang apabila kita baca baru kita nampak kadang-kadang kita ni tak teringat nak tanya. Bila kita jumpa baru kita tahu ni aku dah teringat nak tanya dulu. Ataupun kadang-kadang orang tanya, bila orang tanya cantik ni yang aku nak tanya tu. Dia jadi lagu tu kan. Jadi dalam kitab ni insya-Allah akan datang ni dia akan menjelaskan beberapa andaian kepada beberapa masalah. Kalau jadi macam ni macam mana nak buat, kalau jadi macam ni macam mana nak buat. Wallahu a'lam. Soalan tentang zakat fitrah. Bayar di awal puasa itu harus. Pada 27 puasa itu sunat. Pada hari raya sebelum sembahyang raya itu wajib. Ustaz, dia kata saya bayar fitrah pada awal puasa kerana saya pergi ke Mekah menunaikan umrah. Dan pada 25 puasa saya kembali ke rahmatullah. Dia matilah ni, tanya je. Soalan je kot. Katakanlah kot. Katakanlah 25 puasa saya matilah, kata gitu. Saya kembali ke rahmatullah. Adakah fitrah itu dikira wajib? Baik, dia dalam mazhab Syafi'i. Fitrah ni wajib ke atas orang yang merasai Ramadan dan juga Syawal. Dia kira lagu tu. Orang yang merasai Ramadan dan juga Syawal. Jadi maknanya kalau dia mati sebelum tiba Syawal, kan maka tidak wajib zakat fitrah kepada dia. Begitu. Jadi kalau bayar dah tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. Pukul nak jadi dosa ke apa tak ada lah. Yang ni dia ada itu ni keluar artikel dalam Surah Abang dekat ruangan apa nama Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur tu, dia ada hurai dengan detail tentang benda ni. Tuan-tuan boleh cari balik huraian dia. Dalam semayang fardu ataupun dalam semayang sunat, berapa kali angkat tangan yang dapat sunat? Contohnya angkat tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan apa ni? Angkat tangan anti kolot daripada intiqalat ke? Anti kolot dia tu. Intiqal dia bahasa Arab maksud dia pindah. Intiqal maksud dia pindah. Takbir intiqalat maksudnya takbir kerana berpindah daripada rokok kepada i'tidal, kita pindah kedudukan rokok i'tidal itu intiqalat. Takbir itu takbir kerana intiqal, kerana kita berpindah perbuatan. Angkat tangan intiqalat daripada berdiri betul kepada rokok. Angkat tangan daripada rokok kepada berdiri betul. Semoga dapat Ustaz jelaskan. Okey. Betul dah dia kata ni.
Sunat ni yang pertama sekali semasa takbiratul ihram. Hak rukunnya sebut tu Allahu Akbar, yang tu rukun. Angkat tangan tu sunat. Kan? Yang tu satu. Yang kedua, angkat tangan ketika kita habis dah baca Fatihah, baca surah, kita nak rukuk. Takbir itu takbir intiqalah. Sunat angkat tangan Allahu Akbar, kemudian rukuk. Kemudian lagi satu, bila kita bangkit daripada rukuk, Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Kan? Angkat tangan. Itu juga sunat, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu lagi dia kata apabila kita bangkit daripada tahiyat awal. Apabila kita bangkit daripada tahiyat awal bagi sembahyang yang 3 ataupun 4 rakaat. Selepas kita tahiyat awal pada rakaat kedua, kita bangkit berdiri terus itu sunat. Takbir dulu baru qiyam. 4 tempat. 4 tempat disunatkan angkat tangan semasa kita nak berpindah rukun. 4 tempat. Dan hukum angkat tangan itu ialah sunat. Maknanya kalau tak angkat, tidak dapat pahala sunat. Begitu. Boleh. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ومزيدا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Kemudian asmara atau apa, semua jadi haram kerana benda tu dia bawa ke zina. Sebab tu digunakan wala taqrabu, jangan kamu hampir. Kalau gunakan wala taf'alu, jangan kamu buat, maknanya kalau kita berkhalwat ke bercampur laki geman, tak apa, sebab tak ada zina lagi. Itu hikmah Rasul letakkan wala taqrabu. Tapi hal ayat buruk tu ada, agar dia kata hampir tak boleh buat, tak apa, yang tu celaka besar dulu lah. Ya? Zina ni dianggap dosa besar, sejahat-jahat jalan satu. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani fajidu kulla wahidin minhuma mi'ata, tu silap dia punya baris ya, mi'ata jaldah, bukan jildah. Kalau jildah kulit, jaldah tu mana rotan, jaldah. Mi'ata jaldah, kitab ni entah kena catik sebab banyak jatuh huruf dia, dia punya di baris huruf silap kena kita gerti sangat tinggal ibarat tu sebab tak jelas. Wala ta'khudukum bihima ra'fatun fidillah, al-ayah, yakni bermula perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina itu pukul oleh kamu tiap-tiap satu daripada keduanya 100 pukul. Jangan kamu kasihani akan mereka itu, kerana bahwasanya Allah Ta'ala telah berkahi atas keduanya. Ayat zina ni, pasal apa Allah mulakan dengan ayat orang perempuan dulu? Tang ayat mai mencuri, dia mulakan dengan as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki-laki, pencuri perempuan. Mai tang zina ni dia mulakan perempuan dulu, laki-laki kemudian. Cuba jawab 10 saat dari sekarang. Ustaz banyak dok mengajar cerita abad ni, tak ingat kan? Pasal Melayu mudah lupa ni yang payah ni no. Pasal apa? Tang ayat mencuri, Allah mulakan dengan mencuri lelaki dulu. Tang berzina dia mulakan perempuan. Pasal apa? Banyak orang boleh jawab ni.
Entah duk mengaji kat Ustaz Syamsuri, dekat Ustaz Islam, takkan tak masuk sampai ayat ni kot. Kemudian tang zina, awak perempuan banyak, tak apa tepat. Pasal apa? Jawab sikit, orang lain pula bantai api lah, bukan nak berdosa, tak betul pun. Hikmah dia je. Pasal dorongan zina ni dia mai daripada perempuan dulu, tu maksudnya. Ayat mencuri dia mula laki-laki lupa, puak penyangak, puak penyamun ni orang laki-laki, perempuan jarang. Ada lah dia curi Colgate, supermarket, shampoo tu ada lah. Tapi dia puak penyangak, puak besar ni perempuan, kebanyakan laki-laki. Sebab tu Allah mulakan ayat bab mencuri ni laki-laki tu. Mai tang zina ni dorongan depa, tarikan depa, mai daripada depa. Saya kerak saya buat ceramah makcik. Saya kata bahaya perempuan pada orang laki-laki ni lebih bahaya daripada karan elektrik. Ni kalau ada karan lah makcik ni karan ni. Kena tang hidung kita, jengkai dengan hidung kita, dia tak menangkap lagi tak sentuh. Tapi jangan makcik, oi kalau duduk berdua-dua lah, pipi dia tang hidung kita tang tu, Allah lama dia melekat lama dah. Bertabuk saban dengan jubah-jubah selerak taraf dia. Bak perempuan ni tuan-tuan, fitnah yang paling besar. Orang boleh warak dengan duit, boleh warak dengan pangkat, dengan perempuan dia tak boleh warak. Arwah baba saya kata, hampa boleh letak kat aku simpan 10 juta, aku amanah tak kuasai duit ni walaupun 10 tahun. Tapi jangan simpan kat aku perempuan semalam dua-dua, yang tu aku tak boleh sabar gitu. Tu ayah saya tu guru tu. Dia nak ceritanya bahaya. Nabi pun habaq makcik, laulan nisa la abillahi haqqa ibadati. Kalau tak ada orang perempuan atas muka dunia ni disembah Allah Ta'ala dengan sebenar-benar. Makna orang semayang khusyuk. Pasal ada hampa yang kalau duduk meraya semayang pasal itu, yang tak khusyuk pasal ada mereka panggil esok. Itu yang kata bahaya perempuan. Duit orang boleh warak, pangkat boleh warak, main dengan perempuan dia tak boleh warak. Sebab tarikan tu, godaan mereka tu kuat. Sebab itulah Islam dia suruh tutup aurat mati. Sebab apa? Perempuan ni indah pandangan dia. Rambut dia, dengan mata dia, dengan kulit dia, lenggang-lenggok dia tu, semua orang berkenan. Orang laki-laki tidak. Bayangkan makcik, kalau orang laki-laki pakai miniskirt, ada orang teringin. Nak termuntah lagi ada. Sebab perempuan lain, laki-laki lain, kedudukan dia. Sebab itu Allah dia letakkan kita kalau dia suruh berkahwin. Pasal itu hikmah. Memang nafsu kita ada, seksual apa tu ada, tapi dengan cara perkahwinan. Sebab itulah masalah zina ni, dia dorongan tarikan daripada perempuan tu banyak. Godaan tarikan mereka. Banyak-banyak kita dengar kes-kes skandal ustaz-ustaz, kes tu imam, kes apa sebagai dengan perempuan. Banyak benda tu berlaku. Betul bukan benda tu kod sedap, memang berlaku. Sebab tu saya kata, tang duit dia boleh warak, pangkat boleh warak, dengan perempuan dia tak boleh warak. Itu yang kata hikmah, sebab yang kata perempuan ni, dia dorongan zina tu mai daripada mereka, punca daripada mana, tarikan tu kuat daripada mereka. Itu hikmah dia. Ya? Baik. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan perempuan itu. Perempuan yang zina, laki-laki yang zina, yang belum kahwin dipanggil ghairu muhsan dalam kitab Arab. Hukuman Islam, dia kena rotan, 100 rotan, kalau cukup syarat dia. 100 rotan. Sebab apa dia kata sini? Dan jikalau tiada dipukul akan kedua alam dunia ini, nescaya dipukul kedua alam akhirat dengan pukul daripada api neraka di hadapan sekalian makhluk di padang mahsyar. Kalau hukum hudud tak berjalan dekat mereka ni, takdir kata mereka tak bertobat, mereka mati mereka tak bertobat, hudud tak kena dekat mereka ni, besok di akhirat besok dipukul mereka daripada besi neraka. Na'udzubillah min zalik. Kecuali kalau bertobat lain cerita lah. Kalau tak bertobat, sedangkan azab akhirat lebih teruk, anna azab dunia anna azab akhirat. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan pada azab akhirat. Dunia kena sebab tu para sahabat di antara yang menyerah diri.
Sebab mereka takut dosa dia, Tuhan tak ampun, menyebabkan mereka serah diri. Mereka tahu kalau kena hudud atas muka dunia, besok dia akhirat tak kena apa lah, free gitu je. Sebab kena siap-siap atas muka dunia. Tapi aduk kena RM1,000, RM3,000, apa 20 penjara ke apa, besok dia akhirat kena balik, kenapa tak tobat? 100 rotan dia kena. Syarat tu pula kata dia, dan lagi firman Allah Ta'ala, waliyashhadu azabuhuma ta'ifatun minhum, yakni nak disaksikan siksa kedua itu oleh beberapa taifah, kumpulan daripada orang yang beriman. Taifah tu kumpulan, kena buat depan orang ramai. Rotan dengar 100 rotan seraya. Memang kalau tuan-tuan baca 100 rotan di sini, tuan-tuan tengok undang-undang barat yang duk buat lah ni, memang orang kata memang mati punya lah, sahih mati. Saya pernah pergi melawat pameran penjara buat di tepi, tapi dia tak bertunjuk video, dia bertunjuk gambar orang rotan pasal kes dadah, kes rompak, ada 6 rotan ke 10 rotan dia ada mahkamah tetap Cina, dia gambar tunjuk. Oh, yang tu saya kata hukuman undang-undang barat ni, undang-undang orang putih memang zalim betul. Dalam Islam walaupun kena rotan banyak orang 40 rotan, orang berzina 100 rotan, tapi hukuman dia tak sama dengan hukuman barat, undang-undang barat buat. Dia nak sabit kesalahan tu, di antara persyarat pertamanya dengan ada saksi 4 orang yang adil, yang semayang punya orang tu nak sabit. Saksi itu pula kena tengok serentak, bukan boleh tengok bergilik-gilik, tak boleh. Mana ada rumah orang satu lubang, 4 lubang serentak. Nak kena tengok pasti betul-betul. Sebab dalam sejarah Islam tak pernah berlaku orang kena hudud, kena rejam, kena rotan berdasarkan saksi 4 orang. Tak ada pernah sejarah berlaku. Bukan senang kalau ente tuduh orang berzina pula, saksi ente ada 2 orang, ada member seorang, tak cukup 2 orang lagi, belakang ente dibantai 80 rotan. Dia aku senyap, kau penyakit. Sebab hukuman zina ni berat, maruah. Kita tuduh orang mencuri, tak ada saksi, berdosa besar. Tapi kalau tuduh orang berzina, tak ada bukti, 4 orang yang adil, 80 rotan bantai belakang kita, lagi teruk, diam, senyap. Sebab maruah, soal dia itu dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Ini kes zina ni berat, bukan kes ringan. Ataupun pengakuan dia sendiri mengatakan dia berzina. Kalau tak boleh kata hukuman itu tak ada di dunia macam sekarang pernah berlaku satu janda di Selangor, sama dah tahun 70 hari dulu ni. Dia bukan janda, perempuan pelacur, dia bertobat, dia pergi Jabat Agama Selangor, minta supaya laksanakan hukum rejam pada dia. Dia reda lah Salman. Jabat Agama Selangor kata tak ada peruntukan, kami sakat RM1,000 ada lah, sudah sebulan penjara. Orang ni besok dia akhirat, dia terlepas. Sebab dia sudah terima hukum tu. Yang berdosa kerajaan tak laksanakan hukum Islam tu, dia berdosa. Tang dia reda habis terlepas. Dia terlepas tu. Sebab dia reda terima hukum tu. Dia taubat, dia reda terima hukum Allah Ta'ala, tapi dah tak ada orang jalan, kalau buat apa. Nak jalan tu ada kerajaan, orang ramai tak boleh buat. Ada mahkamah, ada cara semua cukup, baru syarat dia. Jadi kalau dia kena di dunia, besok dia akhirat dia tak kena lagi dah. Itu hikmah dia tu. Sebab saya kata tu tak pernah berlaku secara Islam orang yang dihukum rejam kena rotan berdasarkan tiba orang, tak pernah berlaku sejarah. Yang duk kena tu mengaku berdiri. Saksi itu pula 4 orang nak tengok betul-betul, bukan boleh himpun sekali, takut depa fakat. Hang tengok lepas zina pukul berapa? Pukul 4 pagi, malam 4, malam Ahad. Pih. Hang pula tengok lepas berapa? Pukul 4. Pih. Hang pukul 4 juga malam Ahad. Pih. Hang pukul berapa? Pukul 4 malam Senin, dah keliru dah, tolak buang kes. Dia syubhat, itulah hudud bisyubhat. Tolak hudud kata dapat kekaburan kes. Saksi 3 orang kata malam Ahad, seorang kata malam Senin, dia kekabur, buang kes, dia tak kena zina, tak kena hudud, tak kena rotan, tak kena rejam. Kalau kenapa hukum ta'zir lah, bukan cah khalwat gitu ya lah. Punya teliti ni nak kena. Bukan asal kata zina tu pergi rejam, pergi tabuh tu dah, dia ada syarat dia. Tapi dah kita tak faham, payah lah. Kalau katalah kita jenis politik itik Jawa ni payah. Masa ikut kepala keluar obat. Ekor pakat deru, pakat pi ikut kepala, pi sungai-sungai.
Kalau pergi ke jalan raya dia tak kira trailer mai ke, kereta mai ke, dia sami'na wa ata'na. Payah kira. Dah kita tak faham, diam sudah. Duk pertikai pula benda ni. Macam mana saksi nak adil? Oh, saksi adil tak ada. Yang menikah ada saksi adil. Mana boleh jalan hudud lah ni? Sebab saksi adil tak ada. Yang pelik, yang menikah ada saksi pula. Mai buat hudud tak ada saksi, tak ke pelik? Saksi nikah dengan saksi hudud sama lah. Semayang dia orang, dia tak buat dosa besar, dia jelas. Sah saksi. Entah orang macam orang masjid, zahirnya nampak taat banyak lebih pada maksiat. Ini saksi lah. Bukan semesti itu imam, bukan semesti qadhi, bukan semesti apa. Maklah, itu segi hukum Islam. Nak rotan tu pun dia ada syarat dia, ketat syarat dia. Tadi kata orang tu kena rotan. Rotan tu pula dia tak boleh lembut, tak boleh besar, tak boleh kecil, sederhana. Rotan tu basah tak boleh, pecah pun tak boleh. Rotan pula kalau kawan tu dia orang tua ni dia tak menikah lagi, tua lengkuas, makin tua makin buas, berzina dengan orang mana atau kena hukum rotan. Dengan sebab orang tua ni ada ulama kata boleh ganti dengan lidi atau pecahkan, kumpulkan 100. Abrak belakang orang tua hudud dia jalan dah dengan syarat buat depan orang ramai. Kalau aku bagi 100 rotan, takut pi orang tua tu sekat 20. Ada ulama berdapat boleh ganti dengan pecah kain, dengan ujung kain, gunti-gunti bagi 100 bantai belakang. Dan Islam ni tujuan rotan bukan nak seksa, tujuan nak bagi didik. Saya buat kuliah hudud, saya ingat banyak masahibul hudud ni, saya banyak juga kerajaan panggil saya buat hudud, saya buat berseri dekat 10 kali baru habis, sampailah bab burah, bab murtad, bab apa cerita hudud, cerita kedudukan macam hudud. Syarat rotan kali besar. Dan pula orang tu boleh pakai seluar, boleh pakai kain, boleh pakai seluar lah, seluar yang tak tebal, tak nipis. Dan tukang rotan dia tak ada rotan setempat, dia kena rata ujung kaki, betih, rata sebagai cukup rata, kiri kanan semua kena rotan lah, bagi cukup 100. Tempat tak boleh sebab takut pecah, takut luka. Punya jaga, nak didik bukan nak seksa. Oh, undang-undang barat ada lah ni, depa kata biar kena stom jaga lagi daripada kena serotan. Tu saya tengok langgar mak ni, dia buka seluar telanjang dia. Kata orang Perak telanjang boleh kata orang Perak dia buka seluar, dia katuk atas belakang ni, dia katuk faham, dia bantai atas punggung. Allah, saya tengok kalau sedang gamak tunjuk kena 10 rotan duduk macam tu terbaik, pecah habis berdarah ni. Oh, dia saya kata patutlah apa dia kata kena stone tak balik lah. Islam tak boleh gitu. Dan Islam tak boleh gitu. Islam dia tujuan boleh pakai seluar, boleh pakai pakaian. Dan rotan tempat dia kena rotan, kata rotan berapa tapak kaki ke atas semua kena suara lah boleh kata. Dia tak mau sebab tujuan bukan tak mau bagi luka, tu hikmah tujuan itu. Dan orang nak rotan pula makcik, dia ada cara dia pula. Saya nak tegur satu orang nak pergi rotan, dia pergi angkat sekejap, tak boleh, dia kena macam ni. Sama tu kena training lah, kira jelat tukang rotan. Piap kira tak kuat lah. Tok terani makcik hak penjara duk buat lan, duk rotan orang dadah, orang perempat, duk macam tu. Awak kawan tak payah. Betul-betul nak seksa, bukan nak didik. Tu yang keluar tak ada kesan, dia buat kerja pula tu. Sebab hukum tu bukan hukum Tuhan. Allah tak tampak kesedaran dalam diri dia. Oh, kacau tu orang kata Islam. Nampaklah. Biasa satu orang tak mati, tak mati. Kalau kena hukum barat memang mati. Kalau cara hukuman barat dibuat tempat memang mati tu. Biasa kena 2 rotan 3 rotan hak barat dia buat. Pingsan memang pingsan. Dia pergi berubat 2-3 bulan esok sembuh, sama pula. Buat dalam bilik negara, adalah 2-3 orang pegawai tengok, doktor tengok. Islam lah kena buat seperti macam Saudi, dia buat dekat tu. Dia buat dekat dengan apa? Tuan-tuan ada keluar tambak pintu apa yang ada laman Quran. Pintu apa tu? Laman Quran, pintu apa keluar waktu tu? Dah tak ni? Dulu ada halaman tempat dia kancun negok, tempat depa duk kerat tangan Baik.
Itu syarat dia, mesti kena buat di paling ramai. Bermula Allah Ta'ala menyiksa dengan pukul orang berzina itu dengan hukumnya, iaitu bahawasanya orang yang takut, ini contoh kena dobit dia. Orang yang berzina, nak tambah bahawasanya orang yang berzina takut akan malu, dan takut orang yang hadir akan berbuat dia. Itu tujuan dia yang buat orang ramai itu. Orang berzina rasa malu, dan orang yang hadir rasa takut buat tengok dia punya hukuman rotan. Maka diseksa dengan sebut itu, tak boleh dipukul satu kali, itu dah hadir orang banyak, syarat dia. Lepas tu kena buang di arah tu, wa taghribu amin, kena buang di arah tahun. Kena buang di arah tahun, kawan tu. Apa hikmah yang kena buang di arah tahun? Jawab, 10 saat dari sekarang. Pasal apa kena buang di arah tahun pula? Dia akan ikut dalam kitab, dia kata sejauh 2 marhalah, 15 batu lah, boleh jawab kasar. Pasal apa hikmah dia? Jawab bila? Bagus, bagi hilang malu. Kalau tidak jadi isu semasa. No. Tengok tu, tak piah tu, baru kena tadi tu, satu otak dia tahu jahat tu. Pakai tak keluar kedai kopi, tak pakai kenduri lah kawan tu. Tu Islam, dia suruh pergi jauh, tahun baru balik. Jadi orang lupa dah, kerana Melayu mudah lupa. Manusia mudah lupa. Isu semasa bukan kekal, tuan-tuan. Dia ceramah isu semasa ni kan kekal. Yang kekal ni akidah agama. Semasa ni dia main kok-kok tu, halaman orang lupa, tak ingat dah. Kalau tak korek balik orang lupa. Sebab tu yang manusia tu disuruh balik setahun tu balik, dia balik orang tak ingat dah. Orang sikit gitu jadi. Kalau isu hangat tu, hot tu orang cakap. Baik. Dan satu riwayat dari Rasulullah SAW bahwasanya bersabda ia, takut olehmu akan berbuat zina, kerana bahwasanya pada orang zina itu diperoleh padanya itu 6 perkara. Apa dalam 6 perkara? 3 perkara dunia dan 3 perkara akhirat. Maka ada pun diperoleh dalam dunia ini, maka bahwasanya yang berbuat dia itu, yang zina itu, mengurangkan rezekinya, tunggu dan menghilangkan berkat umurnya. Orang kaki perempuan ni tuan-tuan, duit bukan lekat. Maklum sajalah makcik, nak umpan, bukan nak umpan hak kabilah. Nak bawa makwa ke, mestilah bawa makan pula makcik. Yang hak yang apa nama, ayam apa-apa fresh orange tu makcik, secawan raga 3 ringgit. Duduk pula berdua, belaga dai-dai, 1 secawan 2 straw. Beli pakai tak belilah koman-koman. Selakan 2-30 ringgit lah nak umpan. Kena besar umpan tu. Hotel tak mainlah hak yang 100 ke bawah, semua 100 ke atas. Mana duit nak lekat? Nak tunjuklah. You punya pasal air tak kisah. You punya pasal duit air pun habis pun tak apa. Masa nak umpan, rezeki tak berkat semua. Kaki umpan, memang tak berkat. Memang habis duit. Keluar nyawanya terdiming rahmat Allah Ta'ala, dan diperlihatkan dia pada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia nak keluar roh tuan-tuan, teruk. Tak tahulah satu maut esok. Sebab tu orang mati ni tuan-tuan, mata nak kata, dia tengok malaikat bawa roh. Di situ asal tunjuk dah rupa neraka kat dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak tobatlah. Dan ada pun yang diperoleh dalam akhirat, maka itu menilik oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik merkai, dan dihitamkan mukanya. Allah Ta'ala pandang pandangan marah, bukan pandangan rahmat. Sedangkan pada masa itu kita berharap rahmat Allah Ta'ala. Tekan Allah Ta'ala tak pandang kita pernah rahmat.